Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Selamat pagi kepada semua rakan-rakan usahawan PKS, sahabat-sahabat belia dan juga seluruh usahawan yang sedang mengikuti sesi live bersama dengan saya, Puan Nolana binti Muhammad, atau anda boleh mesra panggilan kepada saya sebagai Sis Lia. Saya merupakan alumni TUB 3.0 dari Negeri Pahang, dan untuk sesi kita pada hari ini secara live dibawakan bersama kolaborasi pejabat SME Corp Negeri Pahang dan juga SME Corp Malaysia. Jadi bersama dengan saya Sisia, pada hari ini untuk makluman semua kita akan mengetahui bagaimana ilmu baru berkenaan tentang business model canvas, transformasi yang boleh kita semua selaku usahawan-usahawan belia ataupun usahawan-usahawan untuk kita nak memperkasakan modal perniagaan bisnes BMC kita untuk membantu sesebuah perniagaan untuk lebih berdaya saing dan lebih maju. Jadi hari ini sempena dengan webinar kita pada hari ini sempena dengan Minggu PKS 2021. Untuk sesi Pocket Talk bersama dengan Sisia hari ini, saya bawakan khas kepada anda semua seorang yang saya boleh katakan berpengalaman dan juga banyak membantu golongan-golongan usahawan PKS untuk membangunkan perniagaan masing-masing. Jadi hari ini bersama dengan saya sempena dengan Minggu PKS 2021 ialah yang berbahagia Puan Azizah binti Muhammad Ibrahim yang merupakan seorang corporate coaching for entrepreneur development dan juga professional corporate training dan advisor for personality leadership dan juga eksekutif kalau ada program-program keusahawanan, pembangunan usahawan, dan beliau juga merupakan penasihat di bawah jawatan kuasa perindustrian, ekonomi dan keusahawanan Majlis Belia Malaysia. Jadi untuk masa tempoh 1 jam 30 minit ini, saya harap anda semua yang mengikuti sesi kita, okey, boleh dapatkan pelbagai tip dan saya syorkan kepada anda semua untuk like, komen dan juga ajukan soalan di ruangan live kita supaya lebih ramai golongan usahawan mendapat manfaat. Jadi sekiranya Puan Azizah sudah bersedia, Sisia akan serahkan kepada Puan Azizah. Silakan Puan Azizah. Terima kasih Sisia. Terima kasih kepada pihak penganjur SME Corp Pahang, SME Corp HQ. Terima kasih kepada Kementerian Perdagangan Koperasi. Terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan Minggu IKS yang sangat-sangat bermanfaat kepada usahawan baru kita, kepada bakal usahawan kita dan sesiapa yang sedang dalam bidang keusahawanan sekarang. Seperti mana yang Sis Lia maklumkan tadi, dalam masa 1.5 jam saya akan bersama tuan-tuan dan puan-puan yang sangat saya kasihi, yang sangat saya hormati, yang sangat saya kagumi untuk datang hadir dalam sesi pada hari ini untuk kita curi ilmu ni, untuk kita dapatkan some clicking point dalam transformasi di norma baru hari ini. Ya. Okey. Boleh kita mulakan sekarang ya. Business model canvas. Saya yakin dan percaya semua dalam bidang keusahawanan sekarang BMC ni bukan sesuatu yang baru. Ya. BMC ni bukan sesuatu yang baru. Dan kebanyakannya yang berada dalam bidang keusahawanan pada hari ini telah pun mempraktikkan BMC konsep mengikut cara dan kaedah masing-masing. Tetapi apa yang kita nak kongsikan pada hari ini adalah sesuatu keunikan, sesuatu kelainan dalam era norma baru. Macam mana sebenarnya kita nak persiapkan diri kita, macam mana kita sebenarnya nak transform diri kita sebagai melangkah mengikut SOP, melangkah masuk ke dalam bidang keusahawanan mengikut permintaan sekeliling kita dan memulakan perniagaan ataupun meneruskan perniagaan kita dengan baik dan cemerlang dan memastikan
ianya mempunyai kesinambungan yang hebat untuk kita terus duduk dalam pasaran, dalam industri kita, even dalam industri baru sekalipun. Itu yang akan kita kongsi. Berpegang kepada tema pada hari ini, makin sedikit azam melangit. Kuat tu temanya. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh bersama-sama dengan pihak penganjur pada hari ini dalam merealisasikan tagline yang diberikan untuk Minggu PKS 2021. Daripada pihak penganjur, SME Corp Malaysia, Kementerian Perdagangan dan juga Koperasi, dan saya sendiri Azizah binti Muhammad Ibrahim daripada Progressive Mastery bersama dengan moderator daripada Hub Belia Usahawan akan bersama tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi pada hari ini. Tanpa membuang masa, kita terus mulakan sesi kita pada hari ini. Seperti mana yang moderator kita maklumkan sebentar tadi, jika tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, terus ajukan. Jangan tunggu lama-lama. Ajak kawan-kawan untuk join sesi kita pada hari ini. Diberikan secara percuma eksklusif untuk tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Semoga bermanfaat. Topik kita pada hari ini, business model konsep, seperti mana yang saya maklumkan di pembukaan sebentar tadi. Ianya menjadi kebiasaan kepada semua usahawan untuk mengikuti konsep ini, model konsep yang kita nyatakan di sini. Tetapi hari ini kita akan melihat dari segi kelainannya macam mana sebenarnya. Apa sebenarnya yang perlu kita ubah? Apa sebenarnya yang kita perlu membawa pembaharuan terhadap praktis kita pada hari ini. Sedikit tentang diri saya, Azizah binti Muhammad Ibrahim, dikenali sebagai AMI dalam bidang latihan dan pembangunan, dalam bidang professional coaching and consultancy, dalam bidang penasihat dan juga perunding untuk program-program pembangunan. Saya mendapat persijilan khas daripada dalam dan juga luar negara, yang mana input yang kita datangkan ini adalah input yang bukan biasa-biasa, insyaAllah. Ya, yang mana kita melihat kepada perspektif yang berbeza daripada dalam dan juga luar negara, bagaimana sebenarnya kita boleh datangkan input ini untuk manfaat kita bersama. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kepada slide yang saya kongsikan di sini, di antara pentauliahan yang telah saya perolehi dan antara jawatan-jawatan yang saya pegang dengan beberapa persatuan dan juga NGO, di antara penglibatan aktif saya di dalam dan di luar negara, sebagai speaker, sebagai konsultan, sebagai coach. Saya juga merupakan coach untuk program pembangunan keusahawanan. Saya juga merupakan coach untuk program-program pembangunan wanita. Jadi, saya pasti tuan-tuan dan puan-puan di sini adalah orang yang dicari-cari untuk bersama-sama kita pada hari ini. Ya. Perlu saya nyatakan, saya merupakan alumni anak didik UiTM. InsyaAllah, sama-sama kita. Ini merupakan di antara program-program yang kita bawakan dalam pembangunan eksekutif, pembangunan korporat, pembangunan modal instan, transformasi minda cemerlang, komunikasi cemerlang, transformasi minda usahawan dan sebagainya. Kita akan kongsikan lebih lagi. Di antara penglibatan saya dengan program-program pembangunan, dengan media dan pelbagai pihak, ini merupakan produk saya sendiri, insya-Allah. Kita akan kongsikan sebentar lagi apa, bagaimana dan bila is the right time for you to go into the market. InsyaAllah. COVID-19. Pandemik COVID-19. Tak ada siapa yang boleh kata mereka tak tahu apa-apa tentang apa yang sedang berlaku. Ya. Ianya telah mengguncang satu dunia. Ya, bukan di sini sahaja, bukan di sana sahaja, malah seluruh pelosok dunia. Dan dari segi kesannya telah menyentuh, telah merangkumi sosial, ekonomi, pendidikan, apa sahaja, just name it. Just name it. Tetapi kita bukan nak perbincangkan kesan pandemik
COVID-19 di sini. Kita hendak bincangkan bagaimana sebenarnya kita menggunakan persekitaran yang ada dengan positif. Bagaimana kita melihat sesuatu perkara itu dengan secara positif untuk manfaat kita, untuk masa depan kita, untuk masa depan keluarga kita. Pertama sekali ingin saya tekankan, kita belum menang. Kita perlu jaga diri kita untuk orang-orang yang tersayang. Pandemik COVID-19 bukan datang dengan memberikan signal, saya nak datang, saya nak datang. Tidak. Dia akan datang, pergi dan membawa orang-orang yang tersayang kita hilang daripada mata kita. Tanpa kita boleh mempunyai kemampuan untuk buat apa-apa. Tetapi kita mampu mengubahnya. Kita mampu menang jika kita dapat kawal diri kita dengan SOP yang telah ditetapkan. Ya. Saya perhatikan berdasarkan analisa, berdasarkan kajian, berdasarkan temu duga, berdasarkan borak-borak kopi dan sebagainya. Rakyat apabila berlakunya pandemik COVID-19 ni, rakyat menjadi sangat peka. Rakyat menjadi sangat-sangat alert, sangat-sangat concern, sangat-sangat nak tahu isu-isu semasa. Yang mana ianya merupakan sesuatu yang sangat positif, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tabik pada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang sangat mengikuti perkembangan semasa. Tak lupa juga, kita tak terlepas dengan isu-isu viral. Ya, terikut je. Orang kata jangan buat macam ni, dia nak juga buat, nak cabar diri. Orang kata ambil vaksin, dia duduk dengar kiri, kanan, depan, belakang dan sebagainya. Sumber-sumber yang tak mungkin sahih, melainkan kita membuat kajian kita sendiri. Melainkan kita mendapat kenyataan tu daripada sumber-sumber yang sahih. Jadi part tu kita kena betulkan sedikit. Kita juga menjadi pakar dan profesional dalam menganalisa, dalam mengkritik, dalam memberi pandangan secara profesional. Itu kita mencabar minda kita. Kenapa sebenarnya tak macam ni? Kenapa sebenarnya kena macam tu? No, that kind of things. Apabila kita mempunyai satu tips pembukaan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang saya berikan hari ini. Apabila kita mempunyai kemampuan untuk berfikir di tahap itu, ya, sebenarnya kita kena berbangga dengan diri kita kerana kita mempunyai kemampuan tersebut. Kita kena sangat bersyukur di atas kurniaan Allah SWT, di atas pemberiannya, memberikan kita kemampuan akal dan fikiran untuk kita berfikir ke situ. Sampai tahap situ, tahap pemikiran kita. Bagus. Dan apa yang kita nak bincangkan di sini adalah bagaimana sebenarnya kita nak bawa level of thinking, that level of thinking dalam perniagaan kita, dalam membangunkan perniagaan kita, dalam mendatangkan idea perniagaan kita kepada sesuatu yang lebih hebat, lebih mantap, lebih. Siapa kata dalam COVID ni tak boleh survive? Bisnes perniagaan yang betul-betul bertumpu kepada servis-servis tertentu mungkin akan terkesan dari satu sudut. Tetapi jika tuan-tuan dan puan-puan perasan, tiba-tiba kita didatangkan dengan kaedah Zoom. Tiba-tiba kita didatangkan dengan kaedah online. Dalam kita tak boleh nak keluar, nak berjumpa dengan orang, nak melepaking dengan orang dan sebagainya. Kita masih mempunyai kaedah-kaedah untuk kita menjalinkan ukhuwah. Ya, Puan, hello. kalau kita perhatikan puan, akibat pandemik COVID-19 ni banyak PKS kita yang terpaksa twist perniagaan, buat perniagaan lain, ada yang menutup premis perniagaan. Jadi ilmu BMC hari ni mungkin boleh membantu ramai usahawan PKS di luar sana untuk dapatkan inovasi, dapatkan idea baru macam mana untuk lebih berjaya. Okey puan, suka untuk Sisia bagi tahu kepada semua yang mengikuti sesi live kita pada hari ini, eksklusif untuk anda semua yang mengikuti sesi live, di mana ada cabutan bertuah dengan anda hanya perlu like, share dan juga mungkin boleh komen-komen soalan, kerana pada akhir sesi kita puan, kita akan berikan 3 tudung mawar eksklusif yang bernilai RM200, okey, selepas akhir program ini, di mana Sis Lia
akan umumkan siapa yang bertuah tu di ruangan chat FB Live kita. So why not pakat-pakat komen share. So mana yang pakat komen share tu, mana tahu kan dapat hadiah eksklusif daripada Mawar Kasih yang bernilai RM200 Puan. Okey, teruskan Puan. Terima kasih sangat Sis Lia. Saya nak sebut benda tu sekejap lagi sebelum kita start untuk BMC, tapi Sis Lia dah mulakan. Mawar Kasih eksklusif adalah tudung keluarga saya sendiri yang sangat eksklusif untuk golongan yang eksklusif, yang mana kita akan berikan hadiah khas seperti mana yang Sis Lia maklumkan tadi, yang paling banyak like, paling banyak share, kita akan berikan tudung bernilai hampir RM200. Okay? Dan tudung ni hanya limited edition sahaja. Yang saya pakai ni adalah tudung eksklusif Mawar Kasih. Limited edition sahaja yang akan didatangkan khas sebagai hadiah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Sis Lia. Terima kasih. Okey. Kita sambung untuk sesi kita hari ini. Bagaimana yang Sis Lia maklumkan, bagaimana sebenarnya yang terkesan daripada pandemik COVID-19 ni akan mengambil kesan-kesan tersebut sebagai langkah positif ke arah penambahbaikan, ke arah pembaharuan. Kenapa datangnya pembaharuan waktu-waktu begini? Apakah keperluan pembaharuan tersebut? Bagaimana nak lakukan pembaharuan tersebut? Kita akan kongsikan. BMC. Okay? Apabila saya diminta untuk bicarakan tentang topik ini, saya melihat kepada konten, saya melihat kepada refreshing idea dan sebagainya. Saya merupakan speaker yang sentiasa mendatangkan sesuatu yang baru. Saya tak suka statik dengan teori yang kita dah ada, tetapi kita nak bawa penambahbaikan, kita nak bawa pembaharuan. Kalau diikutkan, kalau dirujuk kepada Wikipedia ataupun sumber-sumber yang berkaitan, BMC ni adalah lebih kepada template, strategic management template yang mana digunakan untuk membangunkan idea yang dah ada dengan pembaharuan, ya, dengan sesuatu kelainan. Dan ia juga lebih kepada, kalau tuan-tuan dan perempuan lihat di sana, ianya adalah lebih kepada bagaimana sebenarnya kita nak datangkan strategi dalam idea usahawan kita, pembangunan keusahawanan kita ataupun dalam idea perniagaan kita. Bagaimana sebenarnya pembaharuan yang kita nak bawa? Sis Lia, sementara saya datangkan konten modul ni, saya nak buat sesuatu kelainan dan sebagainya, tiba-tiba bila bangun solat tengah malam semalam, saya terfikir satu. Sis Lia, Ya saya? BMC kita adalah business model canvas kan? Ya Puan. Okey. Pada waktu ni, sesi khas pada hari ini, kita tukar sedikit namanya. Hanya untuk sesi ni saja. Tetapi kita pergi kepada konsep yang sama, pengisian yang sama. Sekadar suka-suka tukar namanya. Kita tukar kepada bisnes masa COVID. Okey, kena Puan. Silakan. Okey. Sebab kita kena kaitkan dengan keadaan semasa. Tuan-tuan dan puan-puan, dan apa yang saya akan datangkan adalah sangat relate dengan apa yang kita sedang buat sekarang. Ya. Jadi kita pergi kepada daripada business model canvas ni, kita up sedikit pengisian konten dan kita berikan sedikit connection biar ada chemistry dalam input yang kita akan kongsikan ni. Ya. Ini juga merupakan model yang saya datangkan sendiri. Of course yang di pertengahannya adalah hasil daripada original concept business model canvas. Original concept business model canvas yang merangkumi 9 aspek termasuk customer relationship, value proposition, revenue, bila datang kepada channel, bila datang kepada key resources, bila datang kepada costing, bila datang kepada key partners, bila datang kepada key activities. Okay. Saya akan terangkan satu persatu kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana sebenarnya kita nak kaitkan dengan keadaan semasa. Bagaimana sebenarnya kita nak kaitkan dengan bidang kita. Bagaimana sebenarnya kita nak kaitkan dengan apa yang kita nak mulakan. Ya. Jika tuan-tuan dan puan-puan perasan,
ada satu bahagian di belah kiri yang meliputi key activities, key partners, costing, key resources. Ya, satu bahagian adalah apa yang kita perlu buat sebagai usahawan. Ya, apa yang kita perlu buat sebagai usahawan. Dan satu lagi bahagian adalah apa yang kita nak berikan kepada customer kita. Ya, supaya akan ada klik di situ. Dan klik itulah akan sebenarnya memberikan hasil akhir yang positif pada kita, yang berbalik kepada revenue, keuntungan, profit untuk kita. Ya, itu yang kita cari sebenarnya. Jadi untuk yang pertama, tuan-tuan boleh nampak di sini bagaimana satu bahagian adalah tanggungjawab kita sebagai usahawan, satu bahagian adalah daripada pihak klien, customer, pelanggan kita. Jadi apabila didatangkan kedua pihak yang berbeza ini, kedua pihak yang daripada latar belakang yang berbeza ini, kita adakan klik di pertengahan, barulah kita dapat menjamin perniagaan kita untuk pergi lebih jauh. Barulah kita boleh menjamin kesinambungan dalam apa yang kita datangkan. Okay. Menyentuh kepada customer. Saya pergi kepada bahagian customer terlebih dahulu. Customer merupakan punca rezeki kita. Mereka perlu dijaga dengan baik. Ya, mereka perlu dijaga dengan baik. Datangkanlah apa produk sekalipun, kalau tak ada customer, tak jalan. Ya, tak jalan. Pertamanya, dalam keadaan semasa, kita perlu lihat siapa sebenarnya target customer kita. Ha? Siapa sebenarnya target customer kita. Dalam coaching saya selalu maklumkan, saya selalu berkongsi dengan peserta-peserta saya. Saya biasa akan berikan 30 days challenges. Setiap hari saya akan berikan satu tugasan yang mana di akhirnya mereka akan nampak, oh macam ni sebenarnya, oh untuk ni rupanya, dengan kaedah-kaedah tertentu. Untuk tuan-tuan dan puan-puan di sini, saya ingin kongsikan tuan-tuan dan puan-puan perlu melihat kepada keperluan dan kehendak customer. Saya nampak sebenarnya dalam ada kelompok-kelompok yang rasa terkesan, oh pandemik ni susahlah nak survive, pandemik ni tak boleh makan, tak boleh minum dan sebagainya. Ada pada yang kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang dan sebagainya. Pada usahawan yang hanya bergantung kepada satu sumber dan sebagainya. Itu merupakan golongan yang sangat terkesan. Tetapi, jika saya melihat daripada satu sudut yang berbeza, ada golongan-golongan yang sangat-sangat mengambil langkah inisiatif yang produktif, yang cemerlang, yang mana mereka menggunakan sebaiknya untuk mengambil peluang daripada pandemik COVID-19 ini untuk membuat sesuatu yang baru. Contoh bagaimana sebenarnya industri pemakanan meningkat, home cooked food. Bagaimana kita mewariasikan home cooked food, makanan masak di rumah. Ya, kita boleh lihat ramai chef-chef baru yang muncul yang bukannya ada qualification atau certification sebagai chef. Saya ada juga rakan-rakan saya yang bila buat YouTube, bila buat channel-channel yang berkaitan, mereka mampu berkongsi dengan orang. Walaupun masakan yang simple sahaja. Tetapi yang penting masakan di dapur. Yang penting kita tahu nak berkomunikasi macam mana. Kita tahu nak sampaikan maklumat tentang apa yang kita buat tu, kita tahu nak sampaikan macam mana. Apabila datang kepada konsep komunikasi, apabila datang kepada kaedah komunikasi, apabila datang kepada keunikan dalam komunikasi, tuan-tuan dan puan-puan, pernah saya dalam sesi persekolahan dulu di SMK Hamidiah, seorang guru saya pernah bercakap dengan saya, guru bahasa Melayu, saya ingat lagi kata-kata ni. If you can talk, you can buy the world. Okay. Saya tak bercakap tentang kena bercakap untuk pergi serang sini, untuk pergi nak berlawan untuk ni dan sebagainya. Tidak.
Saya bercakap kita perlu berkomunikasi dengan kaedah yang unik, dengan sesuatu kelainan untuk kita mendapatkan pasaran kita hampir dengan kita. Untuk mendapatkan target market kita hampir dengan kita. Kita tak tahu siapa merupakan bakal pelanggan kita. Mungkin orang yang kita sedang bercakap sekarang. Mungkin orang yang sedang duduk di sebelah kita sekarang. Kita tak tahu siapa potential market kita. Kita tak tahu. Yang kita tahu, semestinya konten input yang kita cakap ni akan dikongsikan dengan pihak-pihak lain. Tahu tak, hari tu kan aku lipat dengan dia tadi, cakap adalah peluang-peluang macam ni. Sebenarnya banyak sangat peluang. Betul Puan, kalau kita tengok pandemik COVID-19 ni ramai yang alamak customer dah lari, customer dah hilang dan sebagainya. So BMC ni kalau mereka ni betul-betul utilize, betul ke mereka ni boleh tingkatkan lagi pendapatan, boleh teruskan perniagaan walaupun terkesan sekarang Puan? Betul, sangat betul statement tu. Kerana konsep yang dibawakan dalam BMC ni adalah sesuatu yang meliputi A to Z dengan kreativiti kita, dengan inovatif kita. Okay? Saya hendak menyentuh kepada perkara tersebut yang mana kalau kita nak cakap kita hilang pelanggan, mungkin produk yang kita ada waktu ni, servis yang kita ada pada waktu ni tidak bersesuaian dengan keadaan semasa. Itulah datangnya pertama untuk kita mengada ataupun untuk kita menjalinkan ukhuwah ataupun hubungan yang lebih erat dengan customer kita. Kita nak tahu sebenarnya apa yang dia perlukan. Okay. Dalam 10 customer kita, dalam 100 customer kita, saya yakin dan percaya pasti ada sekurang-kurangnya 10%, 30%, 50% yang kita masih lagi berhubungan baik dengan mereka atas tujuan perniagaan. Jadi kita berbincang dengan mereka. Dalam keadaan sekarang ni tak boleh nak jalankan produk macam ni lah. Produk-produk kayu ataupun produk-produk yang hasil tangan yang begini, mereka lebih melihat kepada keperluan semasa. Bagaimana sebenarnya melalui produk servis yang ada di persekitaran ni kita boleh manfaatkan. Okay. Saya datangkan contoh bakery. Saya datangkan contoh home cooked food tadi. Saya datangkan contoh kepada sumber-sumber pembelajaran. Ya, benda-benda ni sangat berkait rapat dengan keadaan semasa. Okay. Apabila saya berikan input semasa sesi coaching saya, yang mana sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, lagi satu tip saya berikan hari ini sebagai rahsia untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kita dilahirkan dengan pelbagai kemahiran. Soalan pertama saya, adakah perniagaan kita mengikut kemahiran kita ataupun adalah kerana keturunan ataupun keturunan saya berbalik kepada perniagaan daripada orang tua kita dan sebagainya, ataupun perniagaan atas sebab kehendak semasa ataupun perniagaan atas sebab suka-suka. Anda tanya, anda jawab, apa jawapannya, kerana hanya kita sahaja yang tahu apa tujuan kita membuat perniagaan, dalam perniagaan apa kita berada pada hari ini. Ya. Apabila kita mendapat jawapan tersebut, saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan berbalik kepada BMC kita, menjaga hubungan dengan customer, mendapat tahu apa sebenarnya kehendak keperluan, melihat kepada kemampuan kita, melihat kepada kreativiti kita, adakah sebenarnya kita mampu datangkan produk tersebut. Okay. Ada juga kawan-kawan yang tiba-tiba je datangkan inisiatif, dia buat bisnes menjahit. Okay. Dan sewaktu perayaan, tak kira kita ada 4 musim perayaan, sewaktu perayaan, dia mendapat demand yang sangat tinggi dengan servis jahitannya. Tetapi bila datang kepada musim COVID, memandangkan tak ada demand sebab orang tak keluar, tak pakai baju baru dan sebagainya. Bila datang kepada musim COVID, dia jahit pula mas. Dia cari pula supplier yang berkaitan. Jadi siapa-siapa yang berurusan dengan dia ataupun orang-orang yang selalu tempah baju dengan dia dan sebagainya, apabila dia call, ada tak supplier untuk ni? Boleh tak tolong uruskan material ni? Boleh tak? Jadi tiba-tiba dia divert.
sebentar. Okay? And she's doing good. Itu sebenarnya kita maksudkan kreativiti. Jangan kita hanya bertumpu kepada satu kaedah sahaja. Jangan kita bertumpu kepada satu sumber sahaja. Okay? Revenue saya akan sentuh sebentar lagi. Seterusnya adalah channel. Apa sebenarnya ruang-ruang yang kita ada? Peluang-peluang yang kita ada untuk kita menembusi pasaran yang ada. Katalah hari ini saya cadangkan bakery. Katalah hari ini saya cadangkan home cooked food. Sebab dengan keadaan COVID sekarang ini, orang menjadi lebih alert kepada kesihatan. Okay. Apabila saya menghadiri online courses international yang di luar negara, mereka juga berkongsi sewaktu pandemik COVID-19 ni, apa produk dan servis menjadi demand di seluruh dunia. Ya, mereka mampu membuat analisa tersebut, mereka mampu mendatangkan hasil ataupun daripada kajian yang mereka buat dan sebagainya, mereka mampu datangkan, okey, inilah solusinya. Contoh vitamin. Kita tak kata vitamin jamin untuk elakkan kita daripada kena COVID dan sebagainya. Kalau tak KKM pula datang tanya, mana dapat semua dan sebagainya. Tidak. Okay, kita perlu teruskan dengan vaksin. Tetapi apa yang saya maksudkan dengan vitamin, apa yang saya maksudkan dengan kaedah-kaedah tambahan untuk meningkatkan imuniti dalam badan untuk bertambah sihat. Okay, orang baru buka mata tentang betapa pentingnya menjaga kesihatan. Okey Puan, kalau saya boleh petik beberapa soalan kita Puan. Boleh ke Puan? Alright. So kalau macam saya tengok di ruangan chat kita, dah ada mula usahawan-usahawan kita yang komen, like dan share. Hebat. Terima kasih. Lepas ni anda semua mungkin boleh memenangi hadiah tudung mawar eksklusif yang bernilai 200 yang akan saya umumkan dalam ruangan komen nanti. Terima kasih. Dan saya nak petik satu soalan daripada sahabat kita yang juga merupakan alumni usahawan Tube dari Terengganu, daripada Puan Erena. Kalau jual burger macam mana Puan? Sekarang ni mungkin beliau sedang jual burger sekarang. So mungkin ada some idea tentang BMC ni yang boleh Puan kongsikan? Okey. Terima kasih di atas soalan ya Puan Eliana. Jual burger tak ada masalah. Tetapi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan nak mewariasikan produk burger tersebut? Bagaimana sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan nak pastikan produk itu sampai kepada pelanggan? Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan nak mengambil kesempatan dengan keadaan semasa, okey, jangan burger saja, tambahlah fries dan sebagainya. Variasikan sedikit dan upkan komunikasi, belajar tentang copywriting, belajar tentang bagaimana sebenarnya nak masuk dalam grup-grup business sharing, grup-grup kawasan dan sebagainya, bagaimana sebenarnya nak set up delivery dan sebagainya untuk memastikan burger tuan-tuan dan puan sampai ke tangan pelanggan tak kira di mana mereka berada. That's the unique thing. Sebab orang duduk rumah sekarang. Nak tak nak, memang tak nak badan lah. Okay? Tetapi dalam lifestyle yang sihat, kenapa sebenarnya mereka nak makan je sebab duduk kat rumah. Okay? Tetapi kita tak menghadkan, kita tak stop daripada orang-orang kita untuk membuat aktiviti-aktiviti yang sihat. Orang-orang kita, masyarakat kita, rakyat Malaysia, kita tak stop daripada membuat aktiviti yang sihat. Sebenarnya daripada burger tersebut, tuan-tuan dan puan-puan boleh tambahkan selain daripada variasi tersebut, variasi menu tersebut, tuan-tuan dan puan-puan boleh tambahkan lain-lain perkara yang sangat unik yang mana boleh cakap dengan diorang bila berkomunikasi untuk burger. Tuan-tuan, puan-puan, kami ada juga buat servis ini. Mungkin contoh, kalau kata burger tu jual waktu malam ataupun petang sampai malam, manakah sekarang kita kena ikut SOP dan sebagainya. Kalau burger petang sampai malam, tuan-tuan, saya ada buat delivery service di siang hari. So, 2 dalam 1. Ya? Tuan, kalau tuan nak add on menu ni, kita akan berikan bonus yang ni. Promote lah kek.
ataupun promote lah apa-apa home cook yang lain. Yang simple-simple. Jadi bila mereka rasa hasil tangan kita yang sedap, tuan-tuan dan puan-puan ingat mereka takkan order yang lain-lain. Pastikan kita jaga kualiti produk dan servis kita. Itu yang sangat penting. The moment kita dapat customer, the moment kita dapat return customer yang mana, bukan return yang pulangkan balik, comeback customer kita yang datang pada kita untuk meminta ataupun membeli produk kita, meminta servis kita, kita jaga mereka dengan baik. Dan kita sebenarnya menggunakan terms other people time, other people energy, OPT, OPE dan OPM. Alright, Other Puan. people. Ya, saya. Kalau Sista tengok di ruangan komen kita, Puan, usahawan-usahawan belia kita dah mula bertanya soalan. So mereka pun nak tahu sebab ada juga perniagaan ni yang terjejas. Contoh macam ada sahabat kita ni ikan di laut punya nama FB dia. Saya ada soalan untuk Puan. Kalau saya nak tambah jualan gift atau banquet berdasarkan hiasan dalaman orchid latex, boleh tak? Sebab belum ada lagi di tempat saya. Ini Puan kalau bisnes beliau yang bukan dalam kategori F&B. So macam mana nak utilize BMC ni Puan? Silakan Puan. Tak ada masalah, sangat hebat. Saya pun mencari orchid latex sekarang. Okay? Dan bukan senang nak cari. Okay, saya kagum dengan usaha yang dilihat, dengan inisiatif yang dilihat, tak jadi masalah. Orang yang jual besi pun hari ini jual kayu. Kenapa? Sebab demand. Kenapa? Sebab keperluan. Orang duduk rumah, orang nak buat seni kreatif. Orang nak buat sesuatu yang aktiviti yang bermanfaat bila duduk kat rumah. Kalau kata ikan di laut dan sebagainya dan nampak berbeza dari segi produk yang diberikan sekarang dan produk yang anda fikirkan sekarang, tak ada masalah sebab produk yang anda fikirkan sekarang semestinya adalah produk yang berkaitan dengan kemahiran yang tuan-tuan dan puan-puan ada. So gunakan. Satu lagi konsep saya nak berikan ke sini adalah bagaimana sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan salah satu top program saya, bagaimana sebenarnya kita nak ubah hobi, minat dan kemahiran kita kepada pendapatan. Okay? Tuan-tuan dah ada bisnes, mungkin bisnes terkesan. Tuan-tuan dah buat sesuatu, mungkin tak mengambil kesan. So apa silapnya? Di mana silapnya? Bagaimana sebenarnya nak buat pembaharuan tersebut? Bagaimana sebenarnya kita nak praktikkan sesuatu yang baru? Jangan takut untuk melangkah kepada sesuatu yang baru. Kita sentiasa menjadi judge yang paling hebat untuk kita. Orang nak cakap kita boleh. Sedap lah kau masak. Sedap lah. Cantik lah hiasan kau buat ni. Cantik betul lah. Try lah jual kat kawan-kawan ke apa ke. Orang nak cakap kita boleh. Kita pula susah lah. Tak adalah. Sikit-sikit boleh lah dan sebagainya. Jangan bataskan kemampuan ataupun kebolehan kita. Gunakan kepada sesuatu yang dapat memberi manfaat kepada kita. Dapat memberi manfaat. Bukan sahaja dari segi pengalaman yang ditimba tetapi dalam keadaan sekarang adalah dari segi kewangan. Okay? Percaya tak percaya, okay? Itu merupakan interior design yang mana saya terlibat secara tidak langsung juga. Itu merupakan salah satu pendapatan yang antara pendapatan top waktu PKP. Even kalau buat shopping service sekalipun, peralatan rumah, peralatan hiasan rumah, landscaping, tanaman dan sebagainya adalah antara peniaga-peniaga yang menjadi demand sekarang. Sebab apa? Sebab rakyat Malaysia adalah golongan yang sangat aktif nak mencari pembaruan, nak buat sesuatu yang baru melalui hobi mereka. Apa yang saya datangkan di sini adalah bagaimana sebenarnya kita nak jadikan hobi tersebut kepada pendapatan. Saya ada special term, PKP kepada apa? PKP kepada P2P program. Itu adalah program khas yang saya datangkan untuk bila datang kepada kita nak ubah hobi kita, kita nak ubah kemahiran kita kepada pendapatan. Ada juga antara kita yang tak tahu sebenarnya apa kemahiran kita. Okay? Bila hadir kepada program, bila datang kepada sesi temu duga, bila datang kepada sesi ice breaking, bila datang kepada sesi SWOT analisis, yang mana kita nak tahu sebenarnya dia ni part mana yang dia bagus ni, part mana dia boleh buat ni.
Bila datang ke penghujung sesi, kita dapati dia sangat bagus dalam pelbagai perkara. Sangat. Tapi bila saya cakap dengan dia, kan boleh buat macam ni, sepatutnya boleh buat macam ni. Cuba ubah Betul yang. Puan. Saya dekat Ah. golongan usahawan-usahawan belia ni sendiri kan. Ada yang bila ada orang dalam musim pandemik ni, ada yang nak tawarkan ini dia nak buat. And then dia nak buat yang ini dia nak buat juga. Jadi kadang-kadang banyak sangat idea-idea pun bisnes tu tak boleh jalan. Pendapatan pun Betul. tak boleh nak dijana dalam tempoh pandemik. Jadi Betul. macam mana BMC ni boleh bantu Puan kalau ada individu macam Puan cakap tu? Okey. Tadi saya dah sentuh tentang channel kan, untuk tengok mana ruang yang kita boleh masuk kan, melalui market research dan sebagainya. Berbalik kepada soalan tersebut, bagaimana sebenarnya kita nak guna, kita nak, bila ada banyak sangat skill, sebenarnya kalau ditanya seorang demi seorang, skill tak kurang 10. Tahu tak apa masalahnya? Tahu tak di mana silapnya? Kerana kita tiada fokus. Kita rasa macam semua kita nak buat. We are going by quantity, not quality, which is wrong. Sebab apa yang kita target adalah produk yang berkualiti, servis yang berkualiti, supaya kita dapat customer ataupun pelanggan yang will keep on repeating their orders, will keep on demanding for our product. Mungkin hari ini macam yang ada soalan yang diberikan tadi, nak datangkan gubahan orchid latex. Dia bagi ataupun dia share dekat grup-grup kawasan dia je, ataupun dia share dengan kawan-kawan dia je. Kalau kata gubahan tu cantik dengan harga yang berpatutan, kawan-kawan tadi takkan jadi kita punya spokesperson untuk recommend produk kita pada yang lain ke? Cuba fokus. Fokus pada satu sehingga satu target, buat goal setting dan sebagainya, sehingga kita capai satu target, dan bila kita nampak dah okey, dah steady, jangan lepaskan yang tu. Kita adakan manpower. Kita datangkan orang. Boleh tak buat yang ni? Jadi secara perlahan kita sedang bangunkan perniagaan tersebut. Okay? Ingat, usahawan yang kreatif adalah usahawan yang boleh sebenarnya berada dalam pasaran dalam tempoh masa yang lama. Sebab dia datang ke idea-idea baru. Okey, pandemik, produk ni tak jalan, tukarlah, tambah ni. Tukarlah, datangkan ni. Yang ni upkan sikitlah design dia. Okay. Ataupun bahan-bahan bacaan, kalau dulu semua buku teks dan sebagainya, datangkanlah bahan-bahan bacaan online yang boleh berguna kepada berguna dalam dunia pendidikan. Kita tak cakap ikut teori, kita cakap ikut kepada minda dan emosi. Pandemik COVID-19, kita berjaya ataupun kita gagal, bagilah pendapat sendiri. Juallah RM5, RM10 dan sebagainya. Betul, Puan. Saya suka sebab saya sekarang ni sedang membaca komen-komen live kita. Jadi saya suka bila saya tengok BMC ni memang orang kata permulaan yang wajib untuk semua usahawan-usahawan kita tahu dan utilize. Jadi antara salah satu yang saya boleh pick up komen ataupun daripada feedback daripada usahawan yang sedang mengikuti ni, daripada Gulam-Gulam. Beliau cakap macam ni, Puan. Puan boleh dengar ke suara saya ni? Ya, jelas Okay, ya. baik. Sila. Alhamdulillah, hasil pengalaman PKP 1.0 tahun lepas membuatkan saya lebih bersedia menghadapi PKP tahun ini. Bisnes sampingan yang saya buat sama ni boleh cover time COVID, iaitu servis photostat, print, scan dan cuci gambar. Walaupun demikian, bisnes utama saya tetap on, iaitu produk tepung ayam goreng berempah jenama Z Gulam. Saya silap ulang, Z Gulam. Lepas ni boleh cari. Bertahan malah membuahkan hasil luar biasa dengan menggunakan digital marketing. Syukur dapat survive walaupun keadaan genting hari ini. Kreatif dan inovasi memang perlu saat ini. So Puan, macam mana kita nak utilize kreatif, inovatif dalam BMC kita ni, Puan? Cuba Puan bagi tips sikit, Puan. Okey. Pertama sekali, syabas dan tahniah kepada Encik Gulam. Syabas dan tahniah. Itu merupakan satu contoh yang kita nak bawa masuk di hujung sesi kita apabila kita masukkan pendigitalan.
Ya, dengan produk asas yang ada, rempah, datangkan pula servis photostat. Okey. Dengan pengalaman PKP 1 yang tak tahu, yang mungkin tak tahu nak mula kat mana nak buat apa, tetapi menggunakan kaedah sumber-sumber yang ada, menggunakan kaedah pemikiran yang kreatif untuk mendatangkan sesuatu yang baru. Photostat je kita fikir, alah photostat je berapa sen, sangat sekeping. Tidak. Ya. Maknanya dia maintain. Main product dia maintain, second product still going on. Ataupun second product dia datangkan dengan creativity, service dia, mungkin home delivery dan sebagainya, dan main product dia maintain. Bagaimana sebenarnya ini boleh berlaku apabila kita berfikir di luar kotak? Itulah tipsnya. Apabila kita mencabar minda kita berfikir di luar kotak untuk membuat sesuatu yang baru. Okay? Kita tahu di kawasan kita mungkin jangkitan yang banyak, jangkitan yang tinggi dan sebagainya, minta simpanglah. Kita minta supaya number back to zero very soon. Okay? Ada limit. Yeah. Kadang-kadang yang Puan cakap kan, PKP dan sebagainya, kadang-kadang tiba-tiba dah twist business. Lepas tu lokaliti beliau pula atau usahawan ni pula tiba-tiba PKPD Puan. Macam mana nak buat tu Puan? Okay. Walaupun PKPD, kita masih mempunyai ruang dan peluang untuk kita buat bisnes. Kita masih boleh buat delivery kan? Kita masih mempunyai kaedah untuk buat bisnes kan? Grab masih melepasi SOP kan? Rider masih melepasi SOP kan? Untuk barang keperluan harian kan? Pemakanan untuk deliver pemakanan masih dibenarkan kan? Dengan masa-masa tertentu. Jadi kita guna pakai. Jangan buat apa-apa yang melanggar SOP, tetapi dalam waktu yang sama, katalah 8 jam dibenarkan ataupun 10 jam dibenarkan untuk aktiviti kita, ataupun kita boleh menggunakan sumber rider, ataupun kita sendiri boleh buat delivery barang yang kita buat. So maximize that. Sama ada PKP ataupun PKPD ataupun apa-apa PK dan sebagainya, untuk saya berbalik kepada minda kita. Apa sebenarnya kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Pertama, kita kena fikir apa yang kita nak buat. Ya, business model canvas ni business masa, okey, kita tukar dah kan nama dia. Business masa COVID ni, kita kena adakan satu kaedah yang unik. Ya, bagaimana sebenarnya kita reach out kepada customer. Okey. Paling-paling adakanlah sesi Zoom, paling-paling adakanlah sesi Google Meet. Interaksi dengan mereka, okey. Datangkan klien kita lama-lama saja, cakaplah, lama tak jumpa, tak borak kopi. Jom kita online, kita borak-borak. So kita cakap pasal isu semasa, isu kesihatan dan sebagainya. Waktu tu kita bincang tentang peluang-peluang perniagaan. Aku boleh buat ni lah, kau ada sumber tak? Ni kau rasa kau boleh, klien dia ada tak? Market tu kau rasa ada tak? Jadi kita bertukar pendapat kat situ. Kita ada banyak sumber. Even melalui WhatsApp pun kita boleh buat video call dan sebagainya. Jadi kita jangan menjadikan apa yang ada di kita jangan jadikan SOP dan sebagainya sebagai sesuatu perkara yang membataskan kita daripada mencari ruang dan peluang untuk kita datangkan sesuatu yang baru. Okay. Kita tak boleh, betul, banyak pihak yang cakap terkesan tak boleh nak gerak, tak boleh nak buat ni semua. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, lagi satu tips rahsia yang ingin saya kongsi, yang mana saya bawakan semasa coaching saya juga. Tuan-tuan dan puan-puan, satu jari kita menuding kepada mana-mana pihak, ibu jari akan berpegang kepada 3 jari yang lain menuding pada kita. Okay. The moment kita dapat peluang COVID, wah, bukan main. Duduklah, pak, semua. Tapi adakah sebelum kita buat, sebelum kita dilanda COVID ni, adakah kita was doing great, was doing well, was doing good? Okay. Tetapi menjadikan COVID ni sebagai alasan, tak boleh lah. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi dengan cara yang baru, dengan sesuatu yang baru, dengan inisiatif yang baru. Apa ruang dan peluang yang tak boleh buat? Siapa-siapa yang buat tanaman-tanaman yang dapat memberikan hasil dalam masa 1 tahun dah, kita daripada PKP yang pertama, hari ni dah tengok hasil-hasil tanaman, sayuran. Saya nampak orang yang menjual hasil tanaman tu
Jual dekat kawasan perumahan je, nak beli sayur ni tak, nak beli tomato tak, nak beli cili padi tak, nak beli tak. So nampak tak? Okey Puan, kalau kita boleh petik perkongsian juga daripada FB Live menerusi FB SME Corp Malaysia. Okey, kalau Puan jelas ke suara saya? Jelas ya? Ya saya lihat, ya Saya saya. teruskan daripada Acu Fatihah. Saya ada kawan bisnes yang buat gym tapi sekarang PKP je lah Puan kan, mana boleh nak buka gym. So gym terpaksa tutup. Apa yang dia buat sekarang adalah dia offer virtual exercise. Orang duduk rumah pun perlu exercise kan. So lepas tu kena ada semangat, confidence, selalu share tips-tips untuk sihat, pemakanan pada waktu PKP ni. So sambil-sambil stay at home, kesihatan juga pun perlu dijaga. Mula-mula tak ramai orang follow. Tapi bila dia konsisten buat, ramai juga yang dah join sekarang. So saya ada persoalan saya nak ajukan kepada Puan dengan relate dengan yang berkaitan dengan BMC kita ni Puan. So macam mana daripada BMC ni, daripada 9 elemen ni, usahawan PKS ataupun usahawan-usahawan belia yang sedang mengikuti secara live ataupun lepas ni mereka akan ikuti secara ulangan. Okey Puan, so macam mana mereka perlu konsisten? Apa tips dia? Sebab Puan kan ialah selain Malaysia, Puan pun turut berinteraksi, ada program international program, coaching international program dengan usahawan-usahawan di mana pandemik COVID-19 ni adalah global pandemik Puan. Silakan Puan. Terima kasih Sis Lia. Satu input yang sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus. Gym. Ya. Jika tuan-tuan dan puan-puan perasan memang orang tak boleh nak ke gym center, okay, untuk aktiviti mereka dan sebagainya. Tetapi inisiatif yang dibuat adalah online. Itu datang kepada topik, itu datang kepada aspek kita yang seterusnya yang merupakan key resources. Okay. Online merupakan satu sumber yang sangat-sangat bermanfaat sekarang. Bagaimana sebenarnya elok-elok orang duk angkat yang tu lifter dan sebagainya di dalam gym dan hari ini memberikan virtual assistant. Ya. Ramai yang buat virtual run, ramai yang buat virtual exercise dan sebagainya. Dua dalam satu, dia kaitkan satu healthy lifestyle. Lagi satu melalui online resources. Okay. Nak lagi kreatif, main dengan multimedia. Nak lagi kreatif, manfaatkan digital media. Manfaatkan YouTube. Boleh buat duit. Okay. Mungkin orang tak join kelas secara direct, tetapi orang view. Boleh buat duit. Ya. Banyak cara. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, banyak cara. Kalau melihat berbalik kepada konsep BMC kita ni, bila datang kepada aspek resources tadi tu, okay, bezanya adalah kita tak ke hadapan, kita tak buat secara fizikal, tetapi melalui virtual guide and assistance tu, kita masih memberikan orang guide untuk healthy lifestyle. Okay. Kita masih mendapat yuran di situ. Okay. Dalam masa yang sama, kalau nak repeat dan sebagainya, upload dekat YouTube, ianya akan memberikan manfaat. Kalau kata sampai certain number of views dan you can get income from YouTube dari segi diorang punya rating dan sebagainya. So dalam coaching itu pun kita akan guide macam mana sebenarnya kita nak mendigitalkan produk ataupun servis yang kita ada. Tuan-tuan dan puan-puan, sama ada kita suka ataupun tak, sama ada kita mahir ataupun tidak, sekarang kita dalam dunia pendigitalan. Okay. Gunakan smartphone yang kita ada untuk revenue, income. Okay. Duk tengok isu-isu viral, duk tengok apa isu kat sini, apa gosip kat sana, bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Lepas tu kita nak mengharapkan income masuk. Susah. Okey Puan. Saya suka juga nak petik tentang isu semasa. Usahawan ada yang muram, ada yang mengalami kemurungan, dan kalau kita tengok baru-baru ni di berita semasa 20%
tentang masalah mental semakin meningkat, itu rujuk yang dikeluarkan melalui Hospital Kuala Lumpur, dan ada golongan ini juga yang terdiri daripada golongan usahawan puan yang dah buat bisnes. Sebelum ni sale memang cantik, so akibat pandemik ni kemurungan, sale drop dan sebagainya. Jadi bagaimana sekiranya dulu mereka ni pernah belajar tentang BMC dan saya percaya mengikuti kelas-kelas program-program pengurusan kewangan, rancangan perniagaan dan sebagainya. Jadi macam mana Puan boleh advise mereka untuk kembali semula, rujuk balik BMC ni, dan macam mana untuk bermula semula Puan? Okey, terima kasih Cecilia. Depresi, stres akan mengganggu kesihatan mental dan emosi kita. Apa yang kita buat daripada konsep BMC, Business Masa COVID, pada hari ini, apa yang saya biasa datangkan apabila kita membincangkan tentang usahawan dan keusahawanan, diri anda dan perniagaan anda, dan apa-apa program yang berkaitan dengan keusahawanan, pembangunan keusahawanan, ramai yang datang yang memang dah jatuh. Jatuh bangun dalam perniagaan bukan perkara yang baru. Tetapi siapa yang menjadikan COVID sebagai alasan yang terbesar yang mengatakan mereka jatuh, sebelum ni mereka memang dah steady pun ada. Mereka terkesan mungkin kerana trauma, mungkin kerana terkejut dengan kesan sebab dah biasa up, dah biasa money making, dah biasa duit masuk bulanan. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu ingatkan peserta-peserta, dan apabila membuat program-program yang sebegini, saya tak pergi kepada, usahawan ni kena macam ni, usahawan ni kena macam ni, strategi dia macam ni. Saya takkan terus pergi kepada BMC kita. Semuanya berbalik kepada minda. Kita kena transform minda kita dengan keadaan semasa. Kita kena cakap dengan diri kita, okey, ini yang terjadi pada masa ini. Kita tak boleh nak lari mana. Okay, kita tak boleh nak lari mana. Kalau dulu-dulu bolehlah perniagaan tak jalan kat sini, okeylah pergi buat kat negeri ni lah, okeylah kita pergi buat kat negara ni lah. Kalau dulu-dulu. Sekarang kan satu dunia affected. Ya. Dan kita perlu berfikir secara kreatif yang mengatakan, mengingatkan diri kita, back to basic. Kembali pada Allah. Back to basic, ini adalah takdir dan ketentuannya. Back to basic mengatakan, ini adalah yang tertulis, mungkin ada hikmah yang lebih baik daripada apa yang kita sedang hadapi sekarang ini. Start buat planning untuk kita gerak langkah. Cakap dengan diri kita, dulu aku buat dah sampai sini. Disebabkan COVID jatuh. Okeylah buat something yang, approach yang berlainan. Buat benda yang sama tapi dengan kaedah yang berlainan. Dengan kaedah yang baru. Kita kena cakap dengan diri kita. Kita ada life commitment. Kita ada orang-orang tersayang sekeliling kita. Kita ada keluarga kita untuk dijaga. Kita ada bayaran yang perlu kita buat secara berterusan. Kita ada komitmen yang mana kita tak boleh lari. Duk depress, duk sakit. Hanya menyakitkan hidup kita. Sungguh menyakitkan hidup kita. Dan ianya akan menyebabkan dalam satu tahap, maaf cakap, menyebabkan gangguan mental. Dan lebih teruk lagi apabila kita membuat keputusan yang sepatutnya kita tak buat. Ya, sampai membunuh diri dan sebagainya. Apa akan jadi dengan family? Adakah berakhirnya tanggungjawab kita, berakhir segala-galanya apabila kita membunuh diri? Maksudnya Puan, BMC ni adalah satu plan yang sangat-sangat penting untuk usahawan golongan PKS semua rujuk semula dan utilize sebaiknya untuk meningkatkan ekonomi, untuk terus kelangsungan hidup sebagai usahawan. Betul ke Puan? Betul, sangat betul. Sangat betul. Dan apabila kita akan beralih kepada costing. Apabila saya bercakap tentang expenses kita, apabila berada dalam bidang keusahawanan, saya yakin dan percaya tuan-tuan ada financial planning. Dan bila benda ni berlaku, semuanya stuck sekarang ni. Nak gerak ni tak boleh, nak gerak tu tak boleh. Macam mana sebenarnya BMC ni memberikan guideline, okey, kalau perkara ni terjadi, costing kita on hold sekarang ni. Okay,
Financial, not costing. Financial planning kita on hold. Tetapi kita masih ada costing, kita masih ada expenses, kita masih ada commitments. Kita masih ada. Bagaimana sebenarnya kita nak cover komitmen tersebut? Bagaimana sebenarnya kita nak cover costing tersebut agar ianya tidak terus memberikan kesan yang negatif sifar kepada financial kita untuk sustainability. Okay. Seperti mana memang Sis Lia keep on mentioning pentingnya BMC. Seperti mana yang saya highlight di awal pembukaan tadi, BMC ini jika diikuti dengan betul adalah A to Z proses. Yang lainnya adalah hanya approach. Yang lainnya adalah hanya metodologi. Yang lainnya adalah cuma penambahbaikan dan kelainan yang kita bawa dalam tu untuk mendatangkan sesuatu yang baru. Itulah dia BMC. Kelainan tu kena sangat frequent. Kalau jadi perkara ni, apa backup plan? Bercakap tentang backup plan. Okey. Bila datang kepada perancangan perniagaan, saya selalu galakkan peserta-peserta saya, jangan bergantung kepada satu sumber. Jangan bergantung kepada satu sumber pendapatan. Jangan bergantung kepada satu perniagaan. Sebab tu semasa kita menerangkan beberapa input tadi, saya tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa kemahiran yang tuan-tuan dan puan-puan ada? Kalau ini perniagaan tuan-tuan dan puan-puan, kenapa sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dalam perniagaan ni? Ditambah daripada itu, apa kemahiran yang tuan-tuan dan puan-puan ada? Apabila dua perkara ni adalah sesuatu yang berlainan, kemahiran macam kawan kita tadi, produk asal adalah rempah, okay, rempah ratus, dan yang dia buat photostat. Adakah dua bidang ni adalah benda yang sama? Tidak. Itulah dia kelainan. Itulah dia bagaimana sebenarnya kita nak fit kepada current situation. Kita nak fit kepada current demand, current needs. Dan itulah sebenarnya kita creating the click between apa kita provide dan apa sebenarnya pelanggan nak. Okay. Apabila kita membuat research, apabila kita membuat study, market survey dan sebagainya, kita dah boleh nampak, sekarang keperluan adalah peralatan online contohnya. Okay. Peralatan online, statistik Shopee meningkat naik sepanjang 1 tahun. Dan ada juga yang bijak mengambil peluang, mereka membeli peralatan online ni, ya, peralatan online communication ni, dan mereka membeli dengan harga pukal dan mereka resell balik. Okay. Bila kita bercakap tentang reseller, bila datang kepada aspek reseller, kita ada kategori reseller dalam customer kita. Okay. Di mana kita provide dia, kita beli dengan harga borong. Kita beli sesuatu produk yang menjadi keperluan dengan harga borong. Okay. Lepas tu kita gunakan pula kaedah online. Kita gunakan pula kaedah digital marketing. Kita dapatkan agent, kita dapatkan retailer, kita dapatkan reseller dan sebagainya. Kita jual barang-barang tu dengan harga markup yang percentage yang baik. Dapat juga daripada Aizat Bukhari, kalau nanti kita terus ke sesi ke slot yang Puan akan share nanti, adakah key resources terbahagi kepada yang pertama duit, yang kedua human capital, yang ketiga equipment. Yes, betul. So, ada lagi yang saya terlepas pandang. So kalau macam Puan boleh share apa key resources yang mungkin boleh usahawan dapatkan sedikit idea Puan? Baik, saya ada lagi selain daripada slide ni, saya ada 2 lagi slide yang mana saya akan memberikan pendetailan kepada beberapa highlight yang termasuk key resources 4 faktor tadi. Oh, menarik sekali Puan. Okey, so kalau saya boleh maklum pada Puan Azizah, sekarang ni kita ada setakat masa jam ini pada pukul 12 tengah hari, kita ada 83 komen dan juga 433 yang share tentang topik BMC kita. So, saya nak bawakan kepada anda yang sedang mengikuti live sempena dengan SME Week, okay, bersama dengan agensi SME Corp Malaysia. Dan program bersama Sisia ini dibawakan khas melalui SME Corp Negeri Pahang dan saya merupakan salah seorang alumni program TUB 3.0 pada tahun 2016 di bawah agensi SME Corp Malaysia. Okey,
suka untuk saya wawarkan bagi anda yang like, yang komen ataupun share pada akhir sesi live kita ni puan, kita nak bagi cabutan bertuah berupa tudung eksklusif Mawar Kasih bernilai RM200 puan. Bukannya murah, mahal juga Ya, betul. kepada mereka yang mengikuti sesi ini yang bertuah. Okey puan, mungkin puan dalam BMC ni puan ada lagi elemen-elemen penting daripada pengalaman dan juga kepakaran puan yang usahawan PKS, usahawan belia kita perlu tahu puan. So, saya nak puan share sebanyaknya dalam masa yang terhad ni supaya lebih ramai rakan-rakan sahabat belia dan usahawan saya menerima manfaat. Silakan puan. Baik Sislia, terima kasih dan terima kasih untuk terus like dan share, bawa kawan-kawan ilmu yang bermanfaat. Tak senang nak dapat sesi rahsia ni, ya. Bawa kawan-kawan. Kita akan kongsikan banyak bagaimana sebenarnya Semicorp memberikan manfaat kepada pembangunan usahawan negara. Ya. Okey. Ada dua lagi. Key partners. Kita kena tahu dengan siapa kita bercampur. Kita kena tahu dengan siapa kita ajak untuk bisnes. Kita kena tahu dengan siapa sebenarnya kita berhubung berkenaan dengan pembangunan usahawan kita. Ingat, untuk menjadi usahawan yang berjaya, anda perlu ada mentor. Anda perlu ada coach supaya kita sentiasa on the right track, supaya kita tak tercicir di mana-mana. Puan, kalau lepas ni lah usahawan-usahawan yang mengikuti sesi ni nak jadikan puan sebagai mentor, macam mana? Boleh ke puan? Boleh. Saya welcome semua orang dengan baiknya. Of course dengan gabungan Hub Usahawan, ya. Dengan gabungan Hub Usahawan yang telah membangunkan, yang telah menyokong banyak usahawan belia sebenarnya. Saya sebenarnya akan kupas tentang aktiviti Hub Usahawan sebentar lagi. Izinkan saya untuk kita tamatkan konsep untuk kita simpul dengan baik untuk manfaat peserta-peserta kita Sislia. Ya. Okey. Bila datang kepada key partners, tuan-tuan dan puan-puan, dalam bisnes ni, kita silap pilih orang, kita akan terkesan. Okay? Tak cukup dengan kesan yang ada, kita menambah kesan-kesan dengan memanggil orang ataupun perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Okay? Tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar pasal aura, energi, law of attraction. Ini adalah sangat penting. Apabila kita bergabung, apabila kita memberikan idea atau bertanyakan idea dengan coach, mentor, dengan rakan kongsi, key partners yang boleh memberikan penambahbaikan untuk idea kita yang kreatif, yang inovatif, maka perniagaan kita akan terus bangkit dengan baiknya. Dengan cemerlang. Ya, saya boleh katakan persekitaran yang positif, law of attraction adalah sangat penting. Silap ajak orang join, silaplah kita nanti. Itu peringatan saya. Okay. Key activities. Tuan-tuan dan puan-puan, again, pandemik COVID-19 jangan dijadikan alasan. Okay. Dengan menjadikan itu sebagai pushing point, banyak perkara-perkara yang boleh buat. Percaya tak percaya, cuba satu. Dan anda akan cari saya. Ya, cuba satu kaedah yang saya cadangkan tadi. Kemahiran. Gunakan kemahiran yang kita ada untuk kita tukar, kita transform dengan memasukkan input-input yang kreatif dalam kemahiran yang kita ada untuk menjadikan aktiviti-aktiviti kita yang banyak aktif. Jadi kita tak duduk. Jadi murung sebab kita tak buat apa-apa. Stres sebab kita tak tahu nak buat apa. Bila kita duk fikir, okey ni nak buat macam ni, ni nak buat macam ni. Bila dah buat sesuatu perkara tu dah menjadi, dah memberikan hasil, kita akan sibuk fikir. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang fikir untuk berjaya, orang yang target untuk berjaya, dia tak ada masa untuk fikir masalah. Dia tak ada masa untuk stres. Anda ingat saya ada masa untuk sakit kepala? Iklan yang sangat saya suka. Ya, sebab dia sibuk. Saya suka bila tengok usahawan-usahawan berjaya datang, puan terima kasih puan, saya dah buat ni, puan saya dah buat ni dan sebagainya. From zero to hero. From nothing to something. Ya. Okey. Itu merupakan antara input business model canvas at
bisnes masa COVID yang kita bincangkan pada hari ini. Okey Puan. Untuk memberikan sedikit pendetailan. Sebelum kita nak pergi detail tu Puan, Sisia nak pick up satu mungkin soalan ataupun soalan daripada sahabat usahawan kita di ruangan komen Facebook Live dari FB SME Corp Malaysia daripada Hasmida Haswan. Saya berniaga spa, sekarang spa tak boleh buka. Jadi saya tukar BMC perniagaan saya. Dulu customer channel adalah di spa, tapi sekarang channel spa adalah secara atas talian. Dengan mengeluarkan DIY kit spa. Tagline pun dah tukar. Spa yourself everywhere and anywhere. Dalam tu kit spa tu saya letak mesin dan juga produk yang sesuai untuk kulit pelanggan. Okey, Puan jelas So, soalan beliau ialah, boleh tak Puan bantu saya dari segi key activity, revenue stream dan juga channel. Sebab dah bila mula-mula kalau customer datang kepada kita dan sekarang ni kita yang kena pergi kepada customer secara efektif, secara proaktif, secara inovasi Puan. So macam mana Puan boleh bantu golongan usahawan-usahawan PKS macam beliau ni Puan? Silakan Puan. Okey, terima kasih atas soalan tu. Spa, sesuatu yang menarik. Kita kaitkan pula dengan stres emosi tadi. Kita kaitkan pula dengan depresi tadi. Spa adalah salah satu perkara yang boleh membantu dengan baik sekali. Ya, dengan baik sekali. Dan inovasi yang boleh dibawakan, okey, dah ada produk packaging dan sebagainya. Okey, that's fine. Masukkan sekali dengan online guide. Masukkan sekali dengan penulisan yang berkaitan dengan minda, berkaitan dengan emosi. Spa ni macam mana sebenarnya aktiviti yang dijalankan dalam spa ataupun kebaikan ataupun manfaat spa itu sendiri, kita kaitkan dengan pandemik sekarang. Hasil penulisan tu kita kena pastikan ianya connected dengan hati pembaca. Ya, dan ini akan memberikan input yang positif bila orang kata, betul juga ni, memanglah stres betul waktu-waktu ni, tak apalah, relax sikit, buat ni, buat macam ni. Okay. Lepas tu bawa kepada online guide dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, ada sesi coaching yang saya pernah buat yang mana individu ni adalah individu yang orang cakap individu ni adalah individu yang khas lah. Okay. Kalau saya kata khas tu adalah perkara-perkara ataupun ada sebarang saya sebenarnya bila cakap tentang aspek ni saya agak sensitif untuk sebutlah dari segi fizikal dan sebagainya lah kan. Bila datang kepada individu tersebut, dia merupakan seorang yang sangat bersemangat, tetapi dia sangat membataskan pemikirannya. Nanti orang kata apa, boleh tak dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, bila saya congkil potensi, saya buat program unlock your potential. Bila saya congkil potensinya, banyak sebenarnya dia boleh buat. Okay? Dia menjual beberapa produk sebagai, dia merupakan ejen untuk beberapa produk. Okay? Saya memberikan dia topik untuk dia buat pembentangan. Dia buat kajian dan sebagainya. Dia dapat buat pembentangan dengan baik sekali. Dan hari ini, dia sendiri menjadi mini coach ataupun mini guide ataupun mini reference untuk grup dia sendiri, grup agent dia sendiri dengan hanya duduk di rumah. Ya, dia dah datangkan produk dia sendiri, dia dah datangkan hasil penulisan dia sendiri, dia dah tahu apa dan bagaimana. Sama juga pergi kepada praktis yang boleh kita masukkan bila datang kepada aspek spa. Okay. Ingat, untuk kita get connected dengan pelanggan, untuk kita have the click dengan pelanggan kita, kita kena tahu apa yang diorang nak. Kita kena main dengan minda dan emosi hati mereka untuk mereka bertindak. Sama ada mereka nak ambil ataupun beli produk kita ataupun servis kita. Ya. Sangat penting untuk hasil penulisan kita, apa yang kita cakap, komunikasi kita secara bertulis, secara bercakap. Kalau berjumpa secara bersentuhan, sekarang kita tak boleh bersentuhan, tapi kita boleh menggunakan kaedah komunikasi yang lain.
kita boleh menggunakan video call dan sebagainya. Sangat penting untuk komunikasi kita, sangat penting untuk mesej kita sampai pada mereka. Ingat, bila datang kepada aspek komunikasi, ada dua sumber. Satu, kita sebagai penghantar, pelanggan sebagai penerima. Apabila kita menghantar mesej, apabila kita menghantar sesuatu kepada pelanggan, kita namakan itu sebagai mesej, kita namakan itu sebagai maklumat, kita namakan itu sebagai informasi. Apabila pelanggan datang balik kepada kita, itu merupakan respon mereka. Positif ataupun negatif bergantung kepada kaedah komunikasi kita. Ya, apabila mereka datang balik kepada kita, itu merupakan feedback mereka. Feedback mereka untuk kita gunakan secara positif. Sama ada kita boleh teruskan dengan produk kita dengan cara macam ni, ataupun kita boleh kena add on. Mungkin bila spa tu kita mulakan aktiviti, kita mulakan bagi package price dan sebagainya, kita rasa macam ada keperluan untuk mereka dapatkan risalah ni, sekurang-kurangnya mereka boleh tahu apa sebenarnya upcoming product ataupun some other services yang puan sendiri bagi. Jadi itu merupakan satu-satu benda yang kita boleh chip in. Rugi kalau kita jual burger je, hantar burger je. Promote lah barang-barang lain. Alang-alang dah sampai kepada klien. Dah bagi, kita dah hantar kek, kita dah buat kek dengan baik, dengan cantik dan sebagainya. Kita dah hantar kek, promote lah produk lain. Saya boleh, kita juga menyediakan servis gubahan bunga contoh. Kita juga menyediakan servis home cooked food mengikut permintaan dan sebagainya. So, Alright, Puan. Dalam kasih. tempoh mungkin kita ada lebih kurang 15 minit yang terakhir sebelum kita menamatkan sesi kita pada hari ini. Betul. Cislia nak mewawarkan kepada semua yang baru join ke, boleh like, share dan komen untuk saya nak pilih cabutan bertuah yang akan menangi membawa pulang tudung mawar eksklusif bernilai 200, produk keluaran Puan Azizah kita, speaker kita pada hari ini. Dan sekiranya anda ada apa-apa soalan atau pertanyaan ataupun komen, boleh komen di ruangan Facebook live kita melalui Facebook SM Ecop Malaysia ni. Alright, dan Puan, eksklusif juga kita nak bagi pada mereka yang mengikuti sesi ni, sama ada secara live ni ataupun secara ulangan nanti. Alright, so anda boleh claim e-sijil sebab hari ni Puan eksklusif bersama dengan Cislia, dan Puan juga merupakan penasihat di Jawatankuasa Usahawan Majlis Bank Malaysia. Kita akan berikan e-sijil kepada usahawan yang mengikuti sesi bersama Puan hari ini. So macam mana nak dapatkan? Cislia dah bagi tahu, dah komen di ruangan komen live kita. So Puan, untuk tempoh lebih kurang 15 minit terakhir ni, mungkin Puan nak share apa lagi tips ataupun rahsia-rahsia yang usahawan di luar sana perlu tahu untuk mereka mengaplikasi BMC ni secara lebih tuntas, Puan. Silakan Puan. Boleh speed track untuk saya hari ini, untuk saya menjawab soalan-soalan dan untuk saya memberikan slide. Kita ni kalau orang suruh bercakap memang tak berhenti. Jadi datang pula dengan soalan-soalan, lepas tu 1,5 jam memang tak habis masa kan, tak cukup masa Malia kan. Sebab banyak input-input yang kita nak kongsi, sangat banyak. Tapi Puan betul lah, sebab saya pun nak booking mak jadual pun bukan senang. Jadi saya nak Puan tolong share kepada golongan usahawan belia, sahabat-sahabat belia di luar sana yang merupakan sahabat-sahabat saya, untuk mereka terus berjuang dalam tempoh yang mencabar ni Puan. Silakan Puan. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, izinkan saya untuk memberikan beberapa input-input sebelum kita tutup sebentar lagi. Saya berbalik kepada value proposition, okay, yang mana menumpukan kepada customer. Kita kena tahu apa branding yang kita nak bawa. Bila bercakap tentang branding, saya selalu bercakap dengan peserta-peserta saya, kita nak jual produk, kita nak jual servis, kita sendiri tak tahu nak brand ourselves. Kita nak jual produk-produk makanan, tetapi kita tak mengambil kira kualiti makanan tersebut. Kita tak mengambil kira keenakan makanan tersebut. Kita tak sustain taste yang sama untuk pelanggan-pelanggan. Mungkin hari ni dia makan sedap, so dia order untuk family dia. Tiba-tiba dapat kat family dia kuantiti yang banyak, langsung hilanglah rasa. Jadi branding tu sangat penting. Sebelum kita brand produk dan servis kita, tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi tip rahsia, sangat penting untuk kita brand diri kita. Bagaimana kita berdiri, bagaimana kita bercakap, bagaimana kita memberikan senyuman, bagaimana sebenarnya kita memberikan kata-kata yang
positif. Bagaimana sebenarnya kita memberikan sesuatu yang mencabar minda mereka. Bagaimana sebenarnya kita memberikan input yang boleh menyebabkan mereka berfikir, betul juga, iyalah. No? Branding diri kita dulu. Penampilan kita, image kita, potensi yang kita nak bawa keluar daripada diri kita, yang kita nak mereka lihat. Okey, dia bagi servis spa. Tapi tengok dia, okey, yelah betul lah, memang dia praktis kot yang ni semua. So kita kena ada connection dengan produk dan servis yang kita bagi. Itu produk. Itu branding. Pergi kepada produk, kita kena tahu apa produk dan servis yang kita bagi. Kalau kita menjadi ejen untuk produk orang lain, servis orang lain, katalah tudung, mau kasih dan sebagainya, tetapi kita tak membawa image penampilan bertudung yang berhemah dan sebagainya. Jadi macam mana sebenarnya kita nak cakap dengan orang, okey, tudung mawar kasih ni sebenarnya macam ni. Okey, coaching yang diberikan sebenarnya macam ni. Kita kena arif, kita kena sangat fasih, kita kena sangat mahir dengan apa yang kita nak bagi, apa produk yang kita nak jual ataupun servis yang kita nak berikan. Ya, itu dari segi produk. Dari segi servis, katakanlah macam saya sendiri, saya buat konsultansi. Ya. Kita kena tahu apa yang kita cakap. Kita kena tahu apa yang kita cakap supaya apabila mereka mengajukan soalan, kita boleh jawab dan kemampuan kita untuk menjawab soalan tu boleh sebenarnya memberikan satu input yang positif kepada orang untuk melihat, okey, nilai kepada produk ataupun servis yang kita berikan ni memang bagus. Kita memberikan keyakinan kepada pelanggan kita untuk ambil, untuk beli, untuk dapatkan servis kita. Itu sangat penting bila datang kepada value proposition apabila kita nak get connected, klik dengan pelanggan. Ya. Yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kepada senarai pelanggan yang kita ada. Kita ada pelanggan-pelanggan yang merupakan dealer kita yang mungkin merupakan konsultan yang boleh bercakap dengan kita, apa, bagaimana dan sebagainya. Kita ada juga reseller yang boleh, yang contoh yang saya berikan tadi, kita beli dengan pukal, kita jual pada mereka dengan satu harga yang baik dan mereka teruskan penjualan. Okay. Banyak sebenarnya apabila tuan-tuan dan puan-puan nak tengok contoh, bila datang kepada senarai pelanggan. Sebab kita daripada bidang-bidang yang berbeza. Senarai pelanggan yang datang kepada kita adalah daripada latar belakang yang berbeza. Dan mereka kemudiannya boleh menjadi reseller kita. Mereka kemudiannya boleh jadi dropshipper kita. Mereka kemudiannya boleh jadi retailer kita. Banyaklah. Mereka sebenarnya boleh menjadi marketer kita. Mereka sebenarnya boleh jadi konsultan kita untuk bercakap dengan pihak lain tentang servis yang kita berikan. Ya, okey, itu tentang pelanggan. Cost benefit analysis. Tuan-tuan dan puan-puan, bila datang kepada costing, kita selalu melihat kepada analisis yang kita buat, apakah keperluan dan expenses kita. Okay. Konsep saya lain. Saya bila datang kepada costing, saya akan buat analisis. Perlu ataupun tidak, menjadi keperluan ataupun tidak pada masa sekarang. Critical needs ataupun tidak. Kalau tak, saya letak tepi. At the end of the day, kita nak lihat kepada benefit. Okay. Tadi saya cakap tentang revenue, saya akan bercakap sebentar lagi. Sekarang saya bercakap tentang revenue, benefit. Itu yang kita nak lihat di akhir hari. Itu yang kita nak lihat di akhir bulan. Itu yang kita nak lihat di akhir target date kita. Apabila kita buat smart goal setting, kita kena tahu timely target kita bila kita nak achieve sebenarnya. Ya. Itu dari segi cost analysis, benefit, revenue at the end of the day. Ya. Okey. Seterusnya, bila datang kepada resources, physical, intellectual, human, financial. Bila datang kepada physical, kita melihat kepada produk yang kita berikan, produk yang kita nak hasilkan, produk yang kita nak provide kepada pelanggan-pelanggan kita. Physical content of the product. Okay. Packaging, branding dan sebagainya. Saya yakin dan percaya melalui program-program yang Hub Usahawan tawarkan, ada packaging, ada BMC details yang sangat lengkap bila datang kepada produk marketing, bila datang kepada produk branding, bila datang kepada produk packaging dan sebagainya. Sangat penting bila datang kepada aspek fizikal. Bagaimana sebenarnya kita nak pamerkan
Jadikan itu sebagai branding kita. Bila datang kepada intellectual, berbalik kepada konten yang saya berikan tadi, apabila kita alert dengan current issue, apabila kita get the item, product, services connected dengan produk servis yang kita buat dengan current issue, dengan keperluan, dengan keadaan sekarang dengan COVID, macam mana sebenarnya kita nak kaitkan SPA dengan COVID, keadaan yang boleh bagi benefit dengan keadaan COVID sekarang dan sebagainya, kita get them connected dengan intellectual yang kita ada, dengan kajian yang kita buat, dengan market research yang kita buat, dengan bacaan yang kita buat, hasilkan sumber-sumber bacaan yang boleh berguna kepada setiap masyarakat, tak kira umur. That counts your intellectuality in a way. Okay, datangkan banyak sumber-sumber bacaan dan rujukan. Seterusnya adalah human resources related. Manpower kita, cukup orang tak nak buat kerja kita. Katakanlah kita dah supply macam yang kawan kita kongsikan tadi, OCAD lah, teks dan sebagainya, kita dah start buat 1-2, kita dah start buat 10-20, tiba-tiba ada demand untuk lepas PKP nanti nak booking sebanyak ni untuk dijadikan sebagai gift untuk expo ni ataupun untuk pameran ni ataupun hand gift untuk klien dan sebagainya. Cukup manpower tak? Get yourself prepared. Kalau dah ambil order dengan orang, sebelum kita nak offer dengan orang, kita boleh sediakan produk ni, servis ni, pastikan kita ada manpower yang mencukupi. Last but not least adalah financial aspect. Apabila kita dah offer sesuatu produk dan services pada orang, sekarang ini orang memahami kalau kita minta percentage of payment. Katalah kita minta mereka dahulukan 30%. Kalau mereka dah dahulukan 30% tersebut, pastikan buat kerjanya. Even apabila mendapat geran dana dan sebagainya, pastikan kita buat kerjanya, laporannya, kita hantar seadanya. Sebab sekarang ni banyak sangat program penjana. Saya terlibat dengan banyak program-program penjana, dengan kementerian, dengan JDF dan sebagainya. Boleh juga hubungi Sislia untuk maklumat lanjut, untuk program-program pembangunan yang berkaitan dengan penjana. Itu melalui stream-stream yang berlainan lah. Okay. At the end of the day, sebagai bekal untuk bawa balik melalui sesi kita pada hari ini, jangan keluar lagi, jangan tinggal lagi sesi ini sebab kita ada beberapa input yang penting sampai ini untuk dikongsi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa konsep yang telah saya kongsi, smart goal setting, SWOT analysis untuk tahu image branding kita, dan ini lagi satu highlight yang saya suka berikan daripada BMC yang kita buat tadi, business model canvas ataupun business masa COVID sekalipun, datangkan 5W one how ni. Sebab bila saya melihat kepada keberhasilannya sepanjang sesi coaching saya, apabila saya buat 1 month challenge, ini sangat memberikan impak yang positif untuk sesuatu yang baru. Okay? Apa, bagaimana, bila, siapa, untuk apa, di mana akan memberikan anda strategi yang sangat baik at the end of the day untuk capai target kita, smart goal kita, untuk kita capai the best revenue walaupun di masa COVID hari ini. Ya, okey. Itu input yang saya nak kongsikan. Ada sedikit tambahan yang mana ini merupakan antara program yang menjadi permintaan sekarang. Kenapa kita gagal? Bagaimana sebenarnya kita nak hasilkan sesuatu perkara yang tidak mustahil kepada mustahil. Sesuatu perkara yang kita fikirkan tak boleh sebenarnya. Boleh. Ya. P2P at PKP, kalau nak tahu apa rahsia P2P tu, bolehlah datang ke program saya nanti. Wake up call, bangun, masih belum terlambat. Jangan asyik tidur dan mengimpikan sesuatu yang nak ni, nak tu, nak ni. Jangan bermimpi sahaja. Okay. Apa rahsia-rahsia, tips-tips untuk menang? Tips untuk survive dengan cara yang berterusan, yang positif. Saya akan kongsikan juga beberapa input untuk 30 days challenge, macam mana nak unlock potential. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di sini linknya. Yurannya adalah hanya 50 per pax dan selalunya adalah 899 per pax yurannya. Ya. Tarikhnya tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di sini.
Ini adalah antara program-program yang kita jalankan bersama Hub Usahawan. Tuan-tuan dan puan-puan, Hub Usahawan adalah agensi yang sangat aktif dalam sokongan pembangunan usahawan. Banyak sumber-sumber geran pinjaman dan juga daripada link-link yang sangat sahih, yang sangat bertepatan dari segi konten dan sebagainya. Hub Usahawan juga merupakan pakar dalam BMC Concept Sharing. Ya, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah dapatkan input, boleh join program yang dikendalikan oleh Hub Usahawan. Dan saya pula lebih kepada transformasi minda usahawan. Saya lebih kepada mindset. Saya lebih kepada unlock potential, mencungkil bakat yang terpendam. Okay, membuat sesuatu yang baru. Ini adalah antara program-program yang biasa saya anjurkan. Ini adalah untuk coaching yang biasa saya buat. Okay, 30 days challenge. Boleh lihat kepada pilihan 1 sehingga pilihan 4. Pada 10 dan 11 Julai ini saya akan datangkan satu program khas, okay, dengan jumlah promosi khas kerana tarikh itu adalah tarikh yang istimewa dalam hidup saya. Dengan promosi yang diberikan daripada topik yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini, kita akan gabungkan topik-topik tersebut dalam satu program selama 2 hari. Yurannya adalah 250. Tuan-tuan dan puan-puan jangan terkejut tengok yuran-yuran program. Jangan ingat, oh kita nak buat program sebab kita nak promote program dan sebagainya. Tak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berada di tahap ini hari ini kerana saya invest. Saya laburkan duit untuk diri saya sendiri. Saya laburkan duit sampai ke hari ini saya belajar. Tak kira di peringkat lokal ataupun international, sampai ke hari ini saya belajar. Apabila saya mendapat didikan awal daripada sekolah kebangsaan, pergi ke Mahat Media, pergi ke UiTM, belajar banyak perkara-perkara yang membina minda kita untuk berfikir secara kreatif, untuk pergi secara lebih global. Saya pergi pula mengambil CJ pengiktirafan daripada dalam dan luar negara. Sampai ke hari ini, sepanjang waktu COVID sekalipun, saya selalu join program. Saya invest dan selalu join program. Ada duit, tak ada duit, satu perkara. Tetapi saya memberikan, saya membayar, saya mengeluarkan duit kerana saya pasti hasil yang saya sebenarnya akan dapat income revenue yang berganda daripada apa yang saya keluarkan. Ya, jangan berhenti daripada kita invest untuk diri kita. Jangan berhenti daripada kita melaburkan duit untuk diri kita sendiri. Jangan berhenti untuk kita manjakan diri kita dengan ilmu-ilmu yang perlu ada di sini untuk kita pamerkan daripada hati. Betul Puan. Puan, so let's say selepas ni ada yang nak hubungi Puan, nak dapatkan khidmat nasihat dan mengikuti program-program. Mungkin last sharing daripada Puan, macam mana mereka nak contact? Sebab selepas ni Puan, saya teruja Puan, saya nak share tentang apa lagi program-program yang dijalankan sebenarnya dengan Minggu PKS yang usahawan semua boleh rebut. Silakan Puan. Best. Okay. Last but not least, ini tuan-tuan dan puan-puan boleh scan untuk masuk dalam grup, untuk apa-apa sharing, untuk join program dan sebagainya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kepada QR code, boleh scan untuk join kepada grup My Success Journey. Dan saya juga saya juga akan berikan nombor untuk dihubungi. Kalau nak call, boleh call ke nombor yang tertera di situ. Kalau nak WhatsApp, boleh WhatsApp ke nombor yang diberikan di situ. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya apa yang diberikan hanyalah secebis idea, sedikit input untuk manfaat yang bersama. Segalanya adalah pada diri kita. Segalanya adalah pada akal fikiran kita. Segalanya adalah pada kebijaksanaan kita dalam meniti hari, dalam mengambil ruang dan peluang dalam merebut apa yang ada di sekitaran. Banyak sebenarnya kalau nak dikongsi, tak habis. 1.5 jam sangat limit. Tak tahu, macam banyak sangat pending benda nak cakap. Tapi diharapkan agar sedikit input yang diberikan pada hari ini akan memberikan input yang sangat-sangat bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Itu sahaja daripada saya. Segala yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Terima kasih banyak-banyak kepada SME Corp. Terima kasih kepada semua yang hadir, memeriahkan lagi dengan soalan-soalan yang bertalian. Jangan lupa Puan, SME Corp Negeri Pahang Puan yang SME Corp Negeri Pahang itu memang main. Itu memang main. SME Negeri Pahang, SME Corp Negeri Pahang
yang membawa usul ni kepada SME Corp HQ atas sokongan kuat SME Corp Negeri Pahang untuk program ni untuk mendapatkan pendengar-pendengar yang setia hari ini yang kekal aktif sehingga ke hujung sesi. Last but not least, hits off to you guys as organizer. Terima kasih kepada moderator. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Masalah. Okey Puan, Daripada Progressive Mastery. sambil-sambil yang saya nak maklumkan apa next program yang usahawan boleh join, Puan boleh share balik nombor tadi sebab ada yang WhatsApp saya request tolong kekalkan slide Puan tu sebab dia nak ambil contact number dan sebagainya. Okey, untuk makluman semua anda yang mengikuti hari ini sahaja, sekiranya anda follow live atau ulangan kita ni, anda boleh claim ECJ lah sebab Sisya melalui Hak Usahawan Belia Malaysia bersama dengan Majlis Belia Malaysia dan SME Corp Negeri Pahang, kita akan berikan ECJ kepada anda yang mengikuti. So macam mana dapatkannya? Tengok ruangan komen yang Sisya dah share. Dan yang kedua, siapa nak menang tudung eksklusif daripada Mawar Kasih bernilai RM200? Okey, anda perlu like, komen dan share kerana pemenang-pemenang saya akan berikan dan tag FB di ruangan komen juga. Saya tak akan bagi tahu kat sini sebab kita nak tengok mana yang aktif ya Puan kan. Alright. Dan yang ketiga, saya nak maklumkan untuk program seterusnya, usahawan-usahawan semua, para belia semua, anda boleh dapatkan tentang program pengurusan kewangan, kelas copywriting, rasik Instagram, program kesihatan kepada usahawan. Okey, kita juga akan adakan kolaborasi juga Puan bersama dengan pejabat SME Corp Negeri Pahang. Pada waktu bila? 30 Jun ni nanti, 30 Jun ni hari Rabu pada pukul 8.30 pagi di mana kita akan bawakan Dr. Idrus. So macam mana nak kekal sihat, bertenaga mungkin, nak jana passive income dan sebagainya. So jom jumpa semula Sisnya bersama dengan SME Corp Pahang sempena dengan Minggu PKS 2021. Alright, dan saya juga nak mewawarkan kepada semua. Baik, kalau sebelum ni Minggu PKS ni dibuat secara virtual, kita boleh jumpa banyak program-program, pentas dan sebagainya. Tapi untuk pandemik COVID-19 ni, anda boleh mengikuti program-program yang dianjurkan oleh SME Corp Malaysia dari 26 Jun hingga 4 Julai 2021 yang dibuat atas talian platform MyAxis MSME. So antara aktiviti dia, kalaulah korang semua usahawan, saudara-saudari, sahabat-sahabat belia sekalian nak tahu webinar yang ada ilmu-ilmu usahawan, so boleh dapatkan input tu. Bagi mereka yang nak tahu padanan perniagaan, okay, MatchMe, PKS, bertemu pasaraya dan GLC. So ini kan ada usahawan yang nak tahu macam mana produk beliau boleh tembusi pasaran. So boleh dapatkan info melalui Minggu PKS ni. Dan yang paling menarik adalah pameran. Ada pelbagai kedai yang mempamerkan dan menjual produk dan perkhidmatan. Contoh pavilion seperti di Negeri Pahang ni, melalui SME Corp Negeri Pahang, ada pavilion yang menjual sambal hitam Pahang, produk berasaskan strawberry, paste tempoyak patin daripada Pahang. Pavilion Negeri Perak pun ada, labu sayur, produk sejuk beku dan pavilion usahawan selebriti. So macam mana nak dapatkan semua tu? Rajin-rajinlah sepanjang tempoh 26 Jun sampai 4 Julai ni, tengok jadual-jadual program yang disediakan oleh SME Corp Malaysia. Jadi Puan, so saya nak ucapkan terima kasih Puan Azizah kerana bagi masa Puan untuk saya perkenalkan ilmu Puan, sharing daripada Puan kepada belia dan usahawan di seluruh Malaysia. Kalau yang tak dapat follow live, boleh ikuti siaran ulangan ini di Facebook page SME Corp Malaysia. Dan daripada saya, Sisya, alumni Tube Negeri Pahang 3.0, usahawan belia dan juga mewakili seluruh kru-kru daripada SME Corp Negeri Pahang yang banyak support. Dan seterusnya SME Corp Malaysia sempena dengan Minggu PKS. Segala yang baik datang daripada Allah dan segala kelemahan kita selaku usahawan perlu sentiasa perbaiki hari demi hari. Jadi sekian daripada saya dan SME Corp Negeri Pahang. Assalamualaikum dan salam usahawan kepada semua. Bye.